Pernahkah Anda tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berkuasa menentukan nasib tokoh-tokoh besar negara dalam sistem kehakiman kita? Bila bekas Perdana Menteri dilepaskan tanpa dibebaskan, rakyat marah. Bila timbalan Perdana Menteri pun dapat keputusan yang sama, rakyat lagilah marah. Tetapi, adakah Perdana Menteri sekarang yang patut dipersalahkan? Ataupun kita sendiri yang terperangkap dalam sistem yang kabur sempadan kuasanya? Hari ini atau dalam video kali ini kita akan mengupas, berbual ataupun mengulas tentang satu kenyataan panas yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus mencetuskan perdebatan. Adakah Anda mahu saya menjadi diktator untuk arahkan hakim? Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan ini bukan keluar begitu sahaja. Ia muncul dalam ucapannya ketika menutup ASEAN Symposium 2025 di Ibu Negara, satu acara besar bertemakan Anchoring Asians' Future in Shared Wisdom, Empowering Communities for an Inclusive and Sustainable Civilization. Di situ, Anwar membidas pihak-pihak yang mendesaknya untuk campur tangan dalam keputusan mahkamah, terutamanya apabila tokoh-tokoh berprofil tinggi seperti Najib Razak dan Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan atau dalam istilah perundangan DNAA. Anwar dengan sinis tetapi tegas berkata, contohnya seorang pemimpin diberikan DNAA, Perdana Menteri kena marah oleh satu kumpulan. Minggu depan seorang lagi dapat DNAA, Perdana Menteri juga kena marah. Tetapi kumpulan ini bercakap tentang kebebasan kehakiman. Jadi apa yang Anda mahukan sebenarnya? Anda mahu saya jadi diktator dan arahkan hakim membuat keputusan ikut pandangan pribadi Anda? Nah, bagaimana itu? Adakah Anda nampak percanggahannya di situ? Apabila mahkamah membuat keputusan, orang politik yang disalahkan. Apabila SPRM siasat dan tiada pendakwaan, orang atas juga yang dipersalahkan. Tetapi kalau Perdana Menteri arahkan hakim, maka hilanglah prinsip pengasingan kuasa yang selama ini dijadikan tiang seri demokrasi. Jadi Anda ingin kebebasan ataupun kawalan mutlak? Sekarang mari kita coba tengok semula dua kes besar yang mencetuskan kemarahan rakyat. Yang pertama, kes Zahid Hamidi yang berlaku pada September 2023. Dalam kes tersebut, Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan rasuah berkaitan Yayasan Akal Budi. Pihak pendakwaan ketika itu memohon DNAA dengan alasan mahu melengkapkan siasatan walaupun perbicaraan sudah berjalan dan sampai ke peringkat pembelaan. Ramai yang terkejut dan kecewa. Sudah lebih 77 saksi dipanggil. Bukti pun sudah dibentangkan. Tetapi akhirnya pendakwaan tarik brek dan meminta kes dihentikan sementara. Dan yang terbaru pada 20 Jun 2025, Najib Razak pula diberi DNAA dalam 3 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan 27 juta ringgit dari SRC International Sendirian Berhad. Keputusan ini dibuat oleh Hakim K. Muniandi yang menyatakan kes tergantung sejak 2019 tanpa satu pun saksi dipanggil dan ia sering ditangguhkan kerana pendakwaan tidak bersedia. Dalam kenyataan rasmi Jabatan Peguam Negara keesokan harinya, mereka akui bahawa kes ini tidak dapat diteruskan kerana dokumen yang diperlukan bertindih dengan perbicaraan kes 1MDB yang masih lagi berjalan. Maka mereka tidak pilihan selain menghentikan dahulu kes tersebut. Rakyat melihat semua ini sebagai kelemahan sistem atau lebih parah lagi manipulasi sistem. Tapi dari segi perundangan memang benar, di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk mendakwa, memberhentikan dan memulakan sesuatu prosiding jenayah terletak di tangan Peguam Negara. Dan ya, Jabatan Peguam Negara terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dari segi operasi ia sepatutnya bebas.
Namun disinilah timbul persoalan yang membuatkan ramai marah. Adakah benar-benar bebas ataupun bebas ikut siapa yang memerintah? Nah, Anwar pula dalam ucapannya juga menyentuh tentang sikap golongan elit dan mereka yang kononnya mahu reformasi, tetapi hanya memilih kes-kes tertentu untuk disuarakan. Katanya, saya juga melihat ketidakseragaman apabila menyentuh soal anti rasuah, yang mereka ini hanya tujukan kepada seorang pemimpin sahaja, tetapi bukan yang terdahulu yang menyeleweng sehingga berbilion ringgit, hipokrit untuk bercakap tentang korupsi, dan hanya tujukan kepada seorang sahaja bekas Perdana Menteri sebagai contoh, tetapi mengabaikan fakta bahwa berbilion lagi telah diseleweng, dan apabila SPRM membuat siasatan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Kenyataan ini memang pedas dan menghiris, tetapi adakah Anda bersetuju dengannya? Bukankah kita memang ada sikap pilih kasih dalam menilai keadilan? Bila orang yang kita sokong didakwa, kita kata itu kezaliman. Tetapi bila orang yang kita tidak suka dilepaskan, kita kononnya menjerit sistem korup. Jadi, siapa sebenarnya yang hipokrit? Adakah kita sendiri? Nah, apa pendapat kamu? Dalam suasana negara yang semakin tepu dengan persepsi bahwa institusi kehakiman sedang digunakan oleh kuasa politik, kenyataan Anwar ini menambah lagi minyak ke api. Namun pada masa yang sama, ia membuka ruang perbincangan yang amat penting. Kalau benar kita mahu kebebasan kehakiman, maka kita juga perlu belajar untuk menerima keputusan mahkamah, walaupun kita tidak suka. Tetapi kalau kita mula rasa sistem ini tidak kelus, maka perubahan yang kita tuntut mestilah menyeluruh, bukan sekadar menukar individu. Sekarang mari kita bincang bahagian paling panas dalam isu ini. Kenapa DNAA ini hanya diberikan kepada tokoh-tokoh politik besar? Kenapa siasatan yang kononnya sudah lama selesai boleh ditangguhkan lagi? Dan kenapa rakyat biasa yang mungkin mencuri RM50 kerana lapar dipenjarakan segera? Tetapi kes korupsi jutaan ringgit boleh tergantung sampai bertahun-tahun. Lebih dari itu, patutkah peguam negara dilantik oleh Perdana Menteri? Bukankah ini membuka ruang konflik kepentingan? Kalau peguam negara ada kuasa eksklusif menentukan siapa kena dakwa dan siapa yang dilepaskan, tidakkah itu menjadikan jawatan ini terlalu berkuasa dan berisiko untuk disalahguna? Dan yang paling berani, adakah sebenarnya negara ini memerlukan seorang diktator reformis yang berani campur tangan dan merombak sistem kehakiman dari atas sampailah bawah? Tetapi, bukankah itu sendiri bertentangan dengan prinsip demokrasi? Persoalan ini bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tetapi untuk kita sebagai rakyat Malaysia bertanya, sistem ini milik siapa yang sebenarnya? Adakah kita hanya mampu melihat dan bersuara di Twitter tanpa sebarang perubahan berlaku? Sahabat-sahabat semua, penonton-penonton, pendengar-pendengar sekalian, saya tahu isu ini berat, tetapi ini juga isu yang akan menentukan masa depan keadilan di negara kita. Kalau kita benar-benar mahu perubahan, kita mesti berani bertanya, dan yang lebih penting, berani hadap realiti yang tidak selesa. Jadi saya serahkan persoalan ini kepada Anda. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam keputusan DNAA ini? Perdana Menteri, peguam negara, ataupun sistem yang kita sendiri biarkan terus kabur dan tidak telus? Coba kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like kalau Anda rasa topik ini penting untuk didedahkan. Dan jangan juga lupa untuk subscribe kalau belum lagi subscribe ke channel ini, Current Sphere MY, untuk lebih banyak perbincangan berani dan telus dan bukan sekadar ikut arus. Kerana suara Anda bukan sekadar didengar tapi juga menentukan masa hadapan.
Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja. Terima kasih.